Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada sidang kedua, mengimbas kembali sejarah tanah Melayu usai kepulangan hamba Allah ni di bumi warisan. Jadi bersambung pada sidang kedua ni, kita berbalik kepada penceritaan apakah sebenarnya sejarah tanah tua ni. Kita ketahui akan tanah tua ni memang tua pun. Ada Perak Man, ada Lembah Bujang kan. Jadi apa cerita? Andai kita fikirkanlah akan sejarah sebenar tanah tua ni, macam movie itulah kan. Apa kita rugi kan? Jadi dalam kehidupan saya sebagai seorang Melayu yang berfikiran ala barat dan berfikiran rasional dan logik ni, sejak balik saya dapati ada pagar minda dan tembok warisan penjajah terhadap bangsa saya. Maka kat sini kalau kita merujuk pada orang asal, dia ada gelanggang dalam, gelanggang luar. Satu dunia yang hanya terbuka, dirasai, dijiwai oleh kelompok-kelompok tertentu atau satu rasa tak puas hati di kalangan yang muda-muda sekarang ni, termasuk pewaris yang telah mendapat petunjuk apa cerita di luar pagar dalam dan luar ni. Apa ada di tanah Bonda Pertiwi ni. Jadi cerita ni jadi menarik lah kan tuan-tuan. Jadi mengimbas kembali di pertengahan kehidupan saya kat Malaysia ni. Bila balik pun dah tua kan. Umur dah 30 lebih dekat dengan 40. Maka saya jugalah terpalit dengan realiti Samsing kongsi dengan underground Melaya. Kat sini kita dapati tanah Melayu ni ada sejarah. Sejarah dengan kongsi, sejarah suatu zaman kongsi meraja dulu memegang tapak-tapak galian balak dan juga perdagangan. Dan apakah yang telah mereka rancang sehingga kini, dahulu kini dan selamanya. Dan kadang kalau kita jumpa budak-budak muda kat Kuala Lumpur tu, kita tanyalah banyak pihak ada geng. Dan macam-macam geng, macam-macam pola. Dan ramailah geng isap rokok kan. Jadi bila kita melihat kepada cerita Army of the Dead ni, saya nak selang-seli review cerita dan realiti dunia yang kita hidup. Maka kita dapati ada bahan api, batu api, pukau, minda, jiwa dan bangsa. Dan juga kalau dalam bahasa Wali Sembilan dia kata peribadi, perilaku, PL dan perangai, trend, budaya, pemikiran, budaya zaman moden. Jadi style ni membawa kepada satu tuju. Dan tanpa tak kita sedari, stylo, PL, perilaku, bahasa itu telah berubah. Daripada bahasa saya zaman budak remaja di era sebelum Mahathir bangunkan tanah air kita ni kan. Jadi stylo tak lepas lagi lah kan. Jadi kita berbalik kepada peta sebenar, nama sebenar Bumi Melaya. Boleh rujuklah pada video saya berkenaan dengan Datuk On kan. Jadi bekas Perdana Menteri Malaysia satu ketika dahulu telah menyatakan akan apa sebenarnya cerita dan nama sebenar beberapa lokasi dan tapak atau negeri masing-masing. Di dalam ketakutannya bekas Perdana Menteri nak menyatakan kebenaran tu, dia pun melepaskan jawatan. Maka tang mana cerita sebenarnya tu? Logik ada, bukti ada, fakta ada. Jadi malam ni kita cakap secara lepas sikit-sikit lah, tak boleh banyak sangat. Kalau terlepas banyak sangat macam cerita Army of the Dead tu lah kan. Kejap lagi zombie-zombie ni kepanasan dia main serang gigit kita, kita mati. Kadang zombie ni dia bukan tahu siang ke malam kan. Dia main datang terkam kan. Jadi dalam lagu yang mengiringi
cerita yang bakal muncul ni, kita kalau perasan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dia kata silap mata siapa celik. Jadi yang mengiringi trailer ni lagu Gambler. Lagu Gambler ni kalau kita perhalusi cantik dan molek. Seorang penjudi perlu mahir bahasa mata, bahasa gerak geri tubuh pemain-pemain di meja yang mempertaruhkan duit tu. Jadi ni nama dia Tanah Mas, Semenanjung Mas. Mas atas meja. Pemain terlalu ramai. Kalau kita tak reti main, kita penonton, kita tak tahu apa cerita kan. Siapa nak menang, buah apa mereka main, buah poker lagu mana. Maka lagi lah, berapa ramai yang sanggup dan berani hadap kebenarannya itu. Jadi saya pun macam ramai lah dulu kan. Bila kita perhalusi, kita tengok molek-molek akan sejarah dan rentetan sebuah bangsa dan sejarah bumi Melayu ni, kita dapati iaitu kebenaran itu ada di celah-celah buah pon ke percaturan mereka. Maka di akhirnya cerita yang akhir bakal berlaku, berapa ramai pewaris yang lepas daripada berbagai ujian lakon layar akan tapak rahsia sebenarnya Melaya itu. Kalau kita tengok sebelah tu adalah Kenny Roger kan, lagu yang mengiringi trailer movie ni. Melaya, Tanah Melayu, Kedah Tua, Perak, Negeri Sembilan, Jelebu, Terengganu, Kelantan, Jeram Tok, Gelangi dan Kota Dewata Raya dan berbagai cerita mitos wujud di satu semenanjung yang sangat kecil. Apakah sebenarnya tapak rahsia sebenar-benarnya Melaya itu? Mau tak mau, kita pasti akan perlu melepasi tembok besi, peti besi yang saya katakan tabut terakhir bagi sang pewaris. Tembok-tembok, tirai dan hijab itu ada di lapisan mata. Kalau kita cakap lagu ni kedai kopi Starbucks dengan kawan saya Mat Saleh, style kepala otak dia kata Sherlock Holmes. Menarik, interesting. Sangat interesting. This is so wonderful. Maksud dia permainan minda, permainan kehidupan dan peluang yang diberikan kepada sebuah bangsa bernama Melayu. Andai merujuk kepada cerita tembok dan kota purba dan juga suatu zaman kegemilangan Kedah Tua ke Langkawi ke Melaka ke, pastinya ada kawasan larangan kan. Jadi kawasan larangan dah nama pun larangan, pastilah ada penjaga kan. Daripada penjaga orang biasa kepadalah yang biasa kita dengar penunggu. Penunggu ni masalah tanah Melayu. Kenapa penunggu ni wujud? Kadang kalau kita berkawan dengan askar kan, ada juga askar kata aku tak percayalah Tok Fauzi. Cerita hang ni cerita merapu. Mana ada kota tersorok? Saya kata ada. Dan berbagailah peristiwa penceritaan daripada arwah ayah, datuk dan moyang akan suatu tapak legasi sebuah bangsa. Dan kalau kita ikut-ikutkanlah, kenapa warisan ni diberikan kepada kita? Takkanlah kita tidak mahu meleraikan atau memakai pakaian Indiana Jones untuk kita membuka dan mengetahui apakah kunci warisan purba leluhur kita ni. Jadi, di dalam nak menyelesaikan warisan leluhur ni, saya pun bingung juga. Dulu kita belajarlah kan sains dekat negara barat, multiverse, quantum mechanics, nanoteknologi, bubble universe, superstring theory kan. Kadang kita ambil kelas minor dalam fizik kan, atau dipanggil theoretical physics. Tapi bila balik ke alam Melayu ni, saya pun lagi jadi sangat bingung. Tapi akhirnya ada penjernihan bila kita duduk dengan ramai orang tua kan. Nampak gayanya kan.
orang tua-tua pangkat tok ni yang separuhnya dah meninggal ni lebih pandai daripada profesor fizik atau doktorate fizik PhD kat luar negara. Kalau saya cakap bahasa kartun kepala otak tok-tok yang saya jumpa sebelum meninggal ni memang hebat tuan-tuan. Correlation mereka ni, the way dia thinking dengan minda diorang ni sangat halus, sangat logik, sangat genius. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, golongan muda akan pandang orang tua yang ramai dah saya jumpa ni meninggal indah tak indah. Dan mereka kadang mengenang akan Einstein, mengenang akan Stephen Hawking. Dalam aliran metafizik, mereka akan merujuk kepada Mat Salleh. Tapi bagi saya, kepala otak tok-tok saya yang gaib ataupun yang zahir ni sangat kelas. Saya kata first class punya kepala otak. Minta maaf bahasa saya ni sebab ni santai review movie Army of the Dead. Jadi apakah khazanah sebenarnya tanahmu ni? Tanah Melayu ke, tanahmu ... ke? Cerita ni sangat menarik. Dan berbagai cerita kadang saya jumpa dengan kalangan orang mistik ni, mereka boleh zahirkan duit gaib. Tapi khazanah-khazanah yang jadi paling masyhur tu ledang lah kan. Tapi ledang yang tang mana? Maka, perkataan maka ni berlaku lagi lah. Ada coding maka ni tahu sebenarnya. Tapi tak apa, itu nanti dalam sisipan buku yang bakal keluar lepas Syawal, iaitu bahasa Melayu ketuhanan. Jadi kalau kita merujuk kepada cerita saya dengan Tun M lah kan, satu ketika dulu, dan masa tu dia Datuk Seri kan. Jadi kalau ikut cerita lagu tu, wakil Tok M ni, mungkin Tok M ni saya kata bukan Tok M lah, kata mudah aja kerja ni, in and out is so easy, hang masuk, hang pi ambil, hang keluar. Tapi akhirnya kalau kita lihat kehidupan ni, tak ada keluar masuk pun. Yang masuk abadi, yang keluar pun abadi. Jadi sampai setakat ni para pendengar, saya ikut skrip trailer tu kan, tak terlewat untuk anda berhenti ikuti cerita hamba yang 3 suku ni. Sama ada hamba akan pening, hamba akan jadi kalut, atau ada kata, oh aku pun dah dengar cerita ni, cerita lagu mana kan. Tapi siapa nak berhenti tu berhenti, nanti takut anda akan jadi gila. Cerita pun wayang kan, nama cerita wayang. Ya right, macam boleh lari kan. Saya dah tak boleh lari dah. Kepala otak saya sudah berpusing. Piramli kata berpusing masang gasing. Tu Pendekar Mustar. Dia bergaduh dengan Samsing penambang. Andai tembok dan pintu tu berjaya, puzzle dan juga maze ni pewaris boleh lepas, berapa ramai bakal lepas? Dan apakah yang menanti di lapisan pertama untuk kembali ke tanah atau kampung halaman Bonda Pertiwi? Duka cita dimaklumkan di alam Melayu ni, kalau saya katakan banyak tempat ni kadang ramai makhluk gaib tu, hantu tu kumun kan. Adakah cerita Las Vegas ataupun setengah orang kata Kota Melaka yang hilang? Ada orang kata altar bangsa Melayu yang terakhir. Itu sebelum zaman Facebook dengan YouTube. Ramailah blogger-blogger yang menceritakan akan kesinambungan tapak-tapak purba di tanah Melayu. Mau tak mau, leluhur musuh duk perhati kita 24 jam. Saya punya video ni pun mereka pantau. Dah tak boleh terlepas tuan-tuannya. Tapi video ni review Army of the Dead sedap lah. Tapi dalam Army of the Dead tu saya buat correlation cerita Melaya. Melaya dah tak ada lah ni. Melaya hanya ada dalam kenangan tetapi tiada di dalam peta dah. Yang ada Malaysia. Jadi saya kata ni wujud ada Melaya ni lepas lagi kot. Kot lah Mahathir cakapkan saya dah tua, apa saya tahu. Jadi di tengah-tengah jalan tu kadang saya berfikiran macam Mat Salleh. What the F? Berkasar F ni kasar lah kan. Benda lagu mana ni? Kadang kita akan berdepan dengan satu tembok logik dan rasional yang akan menidakkan hampir semua rasional atau kebenaran yang ada sebelum ni. Berat. Mat Salleh kata screw up. Saya nak pergilah.
Kan? I don't care, I don't give a damn. Tapi nak bagi tak bagi damn nation ni macam mana pun, cerita ni ada dalam kitab, cerita ni ada dalam sejarah, cerita ni ada dalam mitos. Dan kalau kita bermain dan berdepan dengan cerita-cerita alam mistik, Ratu Hitam ke, Ratu Jin ke, Ratu Selatan ke, kadang mereka ni bercakap pakai jasad. Kadang mereka ni bercakap jeling-jeling, kadang mereka cakap depan-depan. Ni bagi yang mengalami atau menjalani ilmu kerohanian atau kebatinan, Ratu Hitam ke, Ratu Jin ke, Ratu Selatan ni pasti mereka kena hadap dan dihadapkan. Tapi level berapa dan tonggak itu akan muncul, kita tak boleh kata lah lagu mana kan. Bagi pengamal mistik dia akan faham lah kan. Untuk membuka sedikit minda pendengar, mereka bukanlah yang kamu fikirkan. Sudah mampus lagu ni. Mata pelakon ni pun terbeliak kan. Dulu-dulu kadang mata saya terbeliak juga. Saya kata, kalau ni aku pening lagi pening satu persatu cerita tanah Melayu ni, ibarat rantaian-rantaian yang membuka satu persatu. Tapi ramai dah orang percaya. Walaupun cerita tu tak masuk akal kadang, orang Melayu ni percaya. Mereka tetap percaya kerana keyakinan mereka ini tahap panglima. Jadi ramailah panglima tahap tuah ni dah menerima kebenaran. Kebenarannya sebuah cerita. Sebuah cerita yang meliputi alam mistik, alam hantu, alam roh, alam karin, alam kadam. Kemuncak semua cerita ni ada di pentas Sunda. Korelasi dan juga ditirai runtuhan rumah tua bangsa ini kadang kosong sekosong-kosongnya. Tapi biasa kita dengar kan, kadang orang boleh disorokkan di belakang sehelai daun atau sebatang pohon. Maksud dia andai hijab terbuka. Yang gaib itu pun kadang-kadang dia pergi penampak orang, pergi cekuk orang, pergi kidnap orang kan. Dan kadang juga kita pernah dengar, tiba-tiba muncul api dalam rumah, membakar rumah itu. Ini kadang-kadang berlaku di bandar. Apakah yang akan berlaku di tapak atau di tirai runtuhan rumah tua bangsa ni? Maka nak dibuatkan cerita, bagi saya kehitaman itu terlalu ramai. Kita pejuang kebenaran, realiti dan cerita sebenar ni terpaksa hadap akhirnya. Mau tak mau, realitinya hanya yang sedikit bakal lepas dan yang sedikit bakal mengorak langkah ke titik terakhir dan titik pusat kepada penceritaan tanah Melayu. Kat sini saya buat lawak sikit lah ya. Kadang saya buat lawak, senapang kampung gajah pun tak cukup peluhu lagu ni. Zombie terlalu banyak, kehitaman terlalu banyak. Dan dalam scene Army of the Dead tu kita akan tengok Elvis hidup. Elvis jadi zombie kan. Dalam jejak warisan kadang-kadang kita bertemu dengan sosok-sosok panglima ke pendekar ke tok wali ke kan, leluhur lama. Bagi orang-orang yang kasyaf, realiti dia, mereka ni tak pernah meninggal. Ada lagi tercongok di sebelah kiri ke kanan ke kan. Bisa dipanggil pak, bisa bercakap. Jadi cerita Mak Saleh ni kadang mereka buat ni ada kena mengena juga. Jadi cerita tak masuk akal tanah M. Terbeliaklah mata anak-anak pewaris dan gemparlah dunia andai cerita tu berlaku. Kenapa jadi lagu tu? Mungkinkah saka-saka warisan pejuang bangsa masih menanti dan bertahan di kota purba, menanti tuan yang baru atau sarung yang baru, sarung yang baru, pakaian yang baru, orangnya orang lama. Kadang-kadang kalau kita buat lawak lagu ni tuan-tuan, rimau ni pun pening. Rimau-rimau saka ni pun pening. Dia kata pula dah, dulu tuan aku pakai baju macam ni. Lah ni dia pakai baju lagu tu tapi orangnya lain. Dah sudah dia buat hal lagi. Jadi kalau kita melihat cerita tanah Melayu ni dia jadi movie yang epic.
Tahap Atromin pun kalah. Menarik dan semakin menarik dan tidak semestinya tersangkut kepada satu cerita yang macam tu zaman dulu. Kalau Mak Saleh kata the evolution of the final trilogy yang ada sambung sangat panjang cerita epik. Jadi tuan-tuan, kita bakal bersambung pada babak 3. Cuma di sebalik tirai penceritaan ni kadang ada juga sedih dan duka. Lebih baik saya jadi orang normal daripada jadi orang tak normal melihat alam beralam. Tetapi di akhir penceritanya, di penghujung senja umur seorang tua macam saya ni, terima kasih kepada Yang Maha Esa, syukur kepada warisan bernama Melayu dan bangsa Melayu. Kerana di sinilah berlakunya pembukaan kepada cerita yang tiada sempadan dan berlakulah apa yang dikatakan samudra, lautan, jagat raya alam Melayu. Dan erti, definasi dan maksud siapakah itu Melayu yang bertanjak, berkeris, bersarung, bersamping, berdesta, menjadi sangat dalam, sangat luas. Ibarat kita mengambil air daripada satu samudra yang dinamakan Lautan Melayu, air itu tidak akan pernah habis. Cerita itu tetap jadi menjadi. Dan cerita itu semakin menarik dan menarik. Dan siapa yang memasuki alam mistik Melayu, pastilah dia berlayar ke satu dunia yang tiada sempadan merentasi zaman alam, cakrawala dan jagat raya. InsyaAllah kita bakal bersambung pada babak ketiganya nanti. Sekali lagi terima kasih pada sidang mendengar. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.